Okay, Mira. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. So malam ni aku ada buat konten seram. Aku nak invite member aku yang dah lama tak jumpa masa time PKP ni, bagi diorang cerita pengalaman diorang, seram diorang. Hari ni aku ada invite 4 orang member aku untuk cerita pengalaman diorang seram semua. So kita akan mulakan dengan member aku yang pertama. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Aziz. Aku kat sini nak cerita pengalaman seram aku. Bagi aku mungkin seram, bagi korang mungkin tak. Cerita dia bermula tahun lepas. Masa aku balik lepak pukul 1, pukul 2 pagi macam tu. Aku balik rumah, aku masuk tengok atas meja ada makanan. Sebab aku balik memang lapar, aku terus pelahap. Dan aku tengah makan tu, tiba-tiba aku dengar suara seorang perempuan tengah bercakap. Dia cakap apa aku tak dengar, tapi aku tahu yang tu suara perempuan. Aku tengok dalam bilik tu ada abang aku tidur. Mungkin dia video call dengan awek dia ke apa kan. Sebab time tu dia selalu video call kan. Mana tahu awek dia marah, dia tertidur time call. So aku check lah handphone dia tak ada video call. Jadi aku jadi macam seram lah kat situ. Jadi seram. Lepas tu aku pun macam pelik lah, mana suara perempuan datang. Jadi time tu aku macam takut sikit lah. Aku makan, aku buat macam biasa. Keesokan harinya aku lepak dengan abang aku kat bilik. Abang aku yang semalam tengah tidur kat bilik. Tengah lepak-lepak main handphone semua. Tiba-tiba suara perempuan tu ada lagi. Dia cakap kat ruang tamu kan. Kat ruang tamu. So abang aku pergilah jenguk kan. Mana tahu abang aku lagi seorang balik daripada rumah. Sebab aku punya family adik-beradik 3 orang lelaki. Mana tahu abang aku lagi seorang yang first tu bawa balik perempuan yang lepak dalam rumah. Ingat nak marah lah. Tapi rupa-rupanya abang aku tengok tak ada orang kat luar. Perempuan pun tak ada. Tapi suara perempuan tu memang dengar jelas. Memang dia borak. Tapi tak dengar dia cakap apa kan. Tapi suara perempuan dia cakap macam, okay, contoh kalau bagi aku yang dengar kan, dia macam dia macam tu lah. Tapi dia suara perempuan. So abang aku tanya, kau dengar apa aku dengar? Aku cakap aku dengar je. Sebab selama ni aku dah pernah dengar sekali kan. Jadi itulah pengalaman seram aku. Cerita pasal perempuan ni teringat pasal perempuan aku. Tak ada perempuan pun. Okay. Okay, aku nak panggil member aku yang kedua. Cerita pasal kisah seram dia pula. Okay. Okay, Assalamualaikum semua. Nama aku Nasim. Orang panggil aku Sim, member semua. Okay, hari ni aku nak cerita sikit pasal kisah apa yang jadi dekat family aku. Tapi ni bukan ada unsur-unsur syirik ke apa ke, bukan nak buka aib keluarga aku ke. Tapi benda ni terjadi dekat akulah. Okay, pengalaman aku dah 6 tahun lepas macam tu. Waktu aku duduk dekat Ampang, sekarang aku duduk kat Ceras. Okay, satu hari tu aku waktu tu umur dalam 11 tahun macam tu lah. Biasalah main bola kat luar petang-petang, maghrib. Lepas tu azan. Time azan memanglah kita balik rumah kan. Waktu aku nak balik rumah tu, aku jumpa seekor kucing ni warna hitam. Biasalah kucing jinak semua kan. Tapi kucing ni lain. Dia bukan kucing jinak macam biasa. Aku pergi nak belai dia apa semua, tapi dia lari. Dia lari, aku kejar. Aku kejar kucing tu. Lepas tu dia lari kat aku balik. Aku pun langkah kucing tu. Lepas tu kucing tu aku semagang hilang. Aku pun macam budak-budak kan. Tak apalah, biar je lah. Aku masuk rumah, mandi, ambil wudu, solat maghrib. Lepas tu dah habis solat tu,
Tunggu solat isyak. Tunggu isyak. Tengoklah TV kejap. Time tu aku ingat lagi. Waktu tu adik aku baru lepas berkatan sunat. Dia dekat sebelah aku lah, sebelah kiri. Ada tangga. Lepas tu sini hall. Sini hall tempat tetamu apa semua. Aku tengok TV kat sini. Kat sini ada arwah nenek aku. Kita orang pun tengok TV. Sewaktu aku tengok TV tu, sementara nak tunggu isyak, aku perasan adik aku macam lain. Bukan lain maksud aku apa, tapi dia bukan macam adik aku lah. Dia pandang kanan tau. Dia pandang kanan, tiba-tiba dia pandang kanan. Aku pun macam, kenapa kau ni? Aku pun pandang kanan. Aku tengok adik aku, kenapa kau pandang kanan kan? Aku pandang kanan. Nenek aku dah macam lain. Bukan lain apa, dia macam dah bukan macam nenek aku, arwah nenek aku. Aku pun macam ni dah pelik dah ni. Aku pandang kiri balik, adik aku dah hilang. Tak tahu dia pergi mana. Lepas tu nenek aku tu macam nak terkam aku lah, macam terjah. Aku pun lari naik atas, naik atas tangga, panggil atuk aku lah. Lepas tu atuk aku turun. Aku duduk kat atas, aku tak berani turun bawah. Dalam sejam 2 jam macam tu baru aku turun bawah. Waktu aku nak turun tangga tu, aku tengok ada beras dengan ladi hitam berterabur kat tangga. Bukan kat tangga saja, dekat ruang tamu semua terabur. Aku pun rasa macam hairan lah kan, sebab beras ni kita buat untuk makan kan. Lepas tu aku pun rasa macam takut lah kan, umur 11 tahun, budak-budak. Aku pun turun. Aku tu atuk dengan nenek aku, dia dah macam calm down lah, macam duduk diam, sabar kan. Aku pun macam, oh tak ada apa lah ni. Rupanya arwah nenek aku dulu dia ada bela hantu raya kat rasa aku. Hantu raya lah tak rasa aku, tak silap aku lah. Sebab setiap malam Jumaat, nenek aku dia akan bawa pulut kuning bagi dekat belakang rumah aku. Korang rasa? Okay, itu sajalah cerita aku. Daripada seekor kucing sampailah ke pulut, ke beras. So untuk kawan aku yang 3 ni, mungkin ada cerita seram, lebih seram lah, tak tahu lagi. So aku nak panggil Mok. Assalamualaikum, selamat malam. Nama aku Ridwan. Kawan-kawan aku panggil aku Mok. Okay, so hari ni aku nak bercerita tentang pengalaman seram aku yang terjadi pada aku Form 2. Okay, time aku Form 2 tu, time waktu cuti sekolah, aku tolong member aku meniaga. Seorang member aku ni meniaga nasi biryani tau. Okay, time Form 2 tu, aku tidur rumah dia tau. Sebab ya, balik niaga malam. So time tu Form 2, kenderaan tak ada, motor tak ada, nak balik rumah payah. Dalam masa aku tidur rumah dia tu, pada satu malam ni aku nak keluar lepak dengan dia kat, ada satu pondok ni. Satu pondok ni memang tempat spot kita lepak. Memang apa nama ni,
apa-apa kalau kita nak lepak kat pondok tu. So malam tu kita orang keluar lah, nak pergi lepak kat pondok tu. Time keluar rumah dia, kita orang berjalan, aku macam dengar macam dia macam bunyi anjing mengaum macam au macam tu. Dia bunyi anjing, tapi dalam masa yang sama bunyi dia mendayu-dayu tau. Dia macam sama ada bunyi anjing, macam bunyi perempuan menangis, macam kau faham kan perempuan menangis macam ni kan, tapi dia slow. So time tu aku seorang je perasan. So aku jalan dengan member aku nak pergi satu tempat ni, tempat pondok tu. Lepas tu bunyi dia makin kuat tau. Dia nangis makin kuat. Time bila nak buka pondok tu, kita orang nak ambil kipas tau. Panas. Nak ambil kipas. Lepas tu time tu member aku pula yang dengar. Bila dia dengar, dia pergi tegur. Cakap, "Weh, kau dengar bunyi apa?" Atau aku biasa budak-budak kan, takut. So aku cabut lari, dia pun cabut lari. Dalam masa aku lari dengan dia tu, ada satu batang pokok pisang tau kat sebelah kiri ni tau. Kita orang lari. Kat pokok pisang tu aku macam terlintas, macam ada sebuah lembaga tau. Lembaga apa nak sebut, seram juga ah. Dia sejenis bungkus. Bungkus iaitu cekpo. So aku yang benda tu aku nampak aku seorang je, sebab aku lari belah kiri ni kan, dia belah kanan. Aku macam tersempak macam belah kanan tu. Lari aku nampak. Aku tengok masuk rumah, aku tak cakap apa. Time tu aku tak cakap dia lagi, dah masuk rumah tu. Time sampai kat bilik dia, baru aku cakap, "Weh, time kita lari tadi aku nampak tau benda tu." Cakap kat dia, "Tak serius lah, kau jangan main." Cakap serius tu. Lepas tu kita orang macam, "Wish, serius lah. Serius din macam tu kan." Lepas tu kita orang macam dah goyang. Kita orang tak fikir panjang, kita tidur. Kita orang tidur lah. Okay, dalam masa tidur tu member aku boleh tidur, aku seorang tak boleh tidur tau. Aku tak tahu, rasa macam panas macam badan aku. Aku rasa macam tak selesa tau. Lepas tu, tapi aku cuba lah tidur. Aku pejam mata, tapi tak boleh kat tidur. Bila aku pejam mata tu, dalam masa tu aku rasa kat kaki aku ni, belah kaki aku sini berat tau. Berat. Dia tak tahu apa benda rasa berat, tapi aku takut nak tengok time tu. Dia berat. Tu aku apa benda ni, aku buat bodoh lah. Aku biar. Tapi makin lama berat dia makin lagi berat. Dan dia punya berat sampai ke badan ni. Lepas tu time tu juga aku buka mata. Aku tengok aku nampak apa yang time aku buka mata tu, benda yang aku nampak kat luar tadi. Benda berbungkus. So aku tak fikir panjang time tu. Aku menjerit kan. Lepas tu member aku bangun. Lepas tu cakap asal kau ni. Cakap aku nampak benda tu tadi berdiri kat atas kaki aku semua kan. Lepas tu sorry guys. Lepas tu aku cakap dia aku nampak benda tu. Lepas tu member aku dah goyang tau. Nak tidur, aku dah goyang nak tidur. Time tu dia terus, kita orang terus pasang. Okay. Kita orang terus pasang ayat Al-Quran, Yasin semua. Lepas tu kita orang tak tidur lah malam tu. So keesokan harinya aku demam. Aku terus jatuh demam. So itu lah pengalaman aku, apa yang aku rasa. Bagi aku tu seram lah.
Tapi tak tahu lah bagi korang judge sendiri lah, seram ke tak. Okay. Terima kasih guys. Dah sampai ke member aku yang terakhir. Cik Ari akan cerita. So berdasarkan cerita dia tadi, tidurlah kalau boleh tidur, janganlah jaga So okay, panggil dia. Okay, Assalamualaikum. Nama aku Iman. Umur 21. So pengalaman aku 2 tahun yang lepas, aku ni study dekat Johor, kat Tangkak. So macam kebiasaannya negeri Johor kalau macam Sabtu, Jumaat Sabtu tu cuti. So Ahad tu adalah hari bekerja ataupun hari bersekolah lah. So pada hari Khamis sebelum aku balik KL, hari Khamis aku balik KL untuk aku jumpa family aku 2 kali seminggu. Aku balik naik motor sorang-sorang. So bila aku dah spend time dengan family aku kat KL apa semua, nak dipendekkan cerita, aku kena balik Johor balik lah sebab esoknya ada kelas. So hari Sabtu malam hujan lebat. So bila hujan lebat, mak ayah aku tak bagi aku terus bertolak lah. Dia suruh tunggu. So aku pun tunggu dalam 11.30 macam tu. Hujan dah stop lah, dah reda lah. Lepas tu aku pun cakap dengan mak aku, lepas habis aku salam-salam apa semua, aku gerak. So bila aku keluar highway plus nak ke arah selatan, nak ke Johor, jalan tu biasa pukul 11.30. Kereta, motor semua dah tak ada. Dalam 5 biji, 6 biji macam tu lah. So aku pun terus jalan. Aku lepas Seremban, aku lepas Nilai, aku lepas Senawang apa semua. Tibanya aku dekat Melaka. So kalau macam korang yang dah biasa nak ke Johor, korang akan lalu Melaka lah. So diorang akan tahu lah, highway 4 lane akan tukar pada 2 lane. Lepas tu highway tu dah tak ada lampu tau. So bila aku dah sampai dekat Melaka tu, aku dah rasa tak sedap. Sebab sebelum ni okey je aku sorang-sorang balik, sorang-sorang naik motor kan. Cuma biasa hari tu lewat sikit. So aku rasa macam something lah. Lepas pada tu sampai dekat Melaka, aku share side mirror aku, belakang dah tak ada kereta, depan pun dah tak ada kereta. Memang kosong lah, memang jalan kosong. So yang menerangi jalan aku tu lampu motor aku dengan cahaya bulan lah. So bila jadi macam tu, aku dah mula tak sedap hati. So bila aku jalan-jalan, aku nampak daripada jauh ada seorang, aku tak tahu lah lelaki ke perempuan, tapi satu lembaga lah. Dia berjalan dekat belah emergency lane, lawan arus dengan aku. So aku ke selatan, dia ke utara lah. Tapi yang peliknya dia jalan kaki dekat emergency lane. So makin lama makin aku nak sampai ke dia tu, aku terkejut. Sebab apa aku terkejut? Sebab bila aku selisih je dengan dia, orang tu dah tak ada kepala, hanya badan je. Kepala dia tak ada. So aku memang cuak lah. Aku memang tak tahu nak buat apa. Aku terus baca apa yang aku tahu. Aku memang takut lah time tu. Aku suruh pulas sweater aku. Dalam 2 kilo, 3 kilo aku tinggalkan dia, tengkuk aku rasa macam ada orang bertenggek lah, macam ada orang tumpang lah. Tapi time tu aku masih positif lagi. Aku cakap, oh ni mungkin orang gila ataupun kereta rosak lah. Sebab, tapi tak mungkin juga. Sebab kalau kau tengok, kalau kau tahu, dia seorang-seorang, kereta tak ada, motor tak ada. Kalau nak kata dia orang gila, checkpoint nak untuk ke tol, exit tol memang jauh lah daripada kawasan situ. Kawasan situ memang kiri kanan hutan lah. So lepas pada aku jumpa benda tu, aku lega lah. Sebab aku dah sampai dekat, aku nampak signboard aku nak keluar Tangkak, aku memang lega lah. So sampai je dekat rumah sewa, aku ketuk pintu, member aku buka. Member aku cakap, weh, kau kenapa tu?
apa jadi kat kau kan, kenapa mata kau merah apa semua. Aku pun mula-mula tak nak cerita, tapi dia macam seolah-olah dah tahu lah. So aku pun cerita. Alhamdulillah dia boleh, apa orang kata, dia boleh baca sikit-sikit, dia berubat lah orang kata. So aku macam, bagi aku benda ni paling hardcore lah dalam hidup aku. Itu terpulang pada pandangan korang semua lah. Aku tak ni lah. So lepas pada kejadian tu, aku bagi tahu mak aku apa semua. Aku demam, aku MC 3 hari. So tu lah sikit sebanyak pengalaman aku. So habis dah sudah sesi perkongsian kita. Agak seram. Ada yang tak expect tanggal kepala dengan kucingnya, nasib berani je. So guys, kalau korang ada kisah seram yang korang rasa lagi seram daripada kisah-kisah kita orang, komen lah kat bawah So dan jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. So sampai sini je lah untuk kita punya konten hari ni. So see you next time. Assalamualaikum.